Selamat siang dan selamat beraktivitas kepada semua pelajar. Ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus. Satu channel yang seru membahaskan persoalan matematik secara tajam, tuntas dan terpercaya. Jadi materi pembahasan kita pada kali ini masih lagi berlega atau berkisar kepada fungsi, iaitu satu topik dalam matematik tingkatan 2 bab 8 yang diberi tajuk graf fungsi. Baik, lihat gambar raja anak panah yang Om lukis ini. Okey, kalau kita lihat gambar raja anak panah ini, gambar raja anak panah ini merupakan satu fungsi dengan jenis satu. Okey, kenapa dia satu? Okey, kita lihat 2. Okey, X 2. Objek dia 2. Bagaimana dia dapat 4? 2 ni kita gantikan dalam fungsi X kuasa 2 ni. Oleh sebab X2, 2 kuasa 2 dapat 4. Maksudnya F2 dapat 4. Objek 2 dapat 4. Okey. Begitu juga 3. Oleh sebab X ialah 3, jadi di X ni kita gantikan dengan 3. 3 kuasa 2 dapat 9. Itu yang Om tulis, F3 dapat 9. Dan yang terakhir, F4 dapat 16. Macam mana dapat 16? Okey. 4. X4. Okey, kita gantikan dekat X ni. 4 kuasa 2. Kalau kita tekan kalkulator, 4 kuasa 2 dapat 16. Jadi F4 dapat 16. Jadi, oleh sebab dia menepati takrifan fungsi, okey, maka fungsi ini ialah satu. Apa itu takrifan fungsi? Iaitu setiap unsur dalam domain hanya mempunyai satu image. Okey, setiap unsur ni hanya satu image, satu. Jadi fungsi ini ialah fungsi dengan jenis satu. Okey, untuk fungsi satu ini, okey, kalau orang tanya apakah dia persamaan fungsinya? Okey, kita lihat F2 4, F3 9, M4 16. F2 4, F3 9, M4 16. Jadi nama, atau kalau orang tanya, okey, apakah nama fungsi ini? Okey, kita boleh buat satu notasi. Kita tulis Fx sama dengan X kuasa 2. Ini dia punya notasi dia. Fx, X kuasa 2. Ataupun dia punya persamaan fungsi dia. Fx, X kuasa 2. Baik, dalam hubungan, iaitu video sebelum ini, Om dah dedahkan apa itu. Yang pertama, objek, domain, image, codomain. Tapi dalam fungsi, Om nak dedahkan satu lagi perkataan yang sangat penting, iaitu julat. Okey, dalam hubungan tidak disebut julat, tapi dalam fungsi disebut julat. Okey, kita ulang balik. Apakah itu objek? Okey, untuk objek, Om rasa tak ada masalah, iaitu nilai-nilai dalam set X ataupun unsur-unsur dalam set X. Itu kita panggil objek. Jadi apa unsur dalam set X? 2, 3, 4. Okey, kita tulis saja 2, 3, 4. Itu adalah objek. Apa pula domain? Okey, domain ialah set Y. Ingat, bila set kita kena ada parenthesis. Okey, parenthesis ni simbol dia macam ni. Kita kena ada parenthesis. Jadi sebab dia adalah set, maksudnya set X, iaitu nilai-nilai X yang kita boleh gantikan ke dalam fungsi ini. Okey, 2 boleh ganti, 3 boleh ganti, 4 boleh ganti dekat X ni. Jadi nilai-nilai yang kita boleh gantikan, okey, di bawah fungsi F, maka itu kita panggil ialah domain. Ataupun set Y, iaitu nilai-nilai yang ada dalam set X yang diboleh gantikan dalam fungsi, kita panggil domain. Jadi domain sama saja dengan objek, cuma kita kena ada set, iaitu simbol parenthesis ni, iaitu kita tulis 2, 3, 4. Itu adalah domain. Okey, bagaimana pula image? Okey, jadi image ialah kita tengok nilai-nilai dalam set Y, iaitu 4, 9, 16 ataupun 17. Tapi image ialah suatu nombor atau suatu nilai yang hanya mempunyai padanan dalam unsur-unsur dalam set X. Maksudnya 4 dia ada padanan dia 2, 9 3,
16, 4. 17 tak boleh sebab 17, unsur 17 ni tidak mempunyai objek. Jadi untuk image kita hanya tulis tanpa parenthesis, kita tulis 4, 9, 16 sahaja. 4, 9, 16 sahaja. Okey, kenapa 17 bukan image? Okey, sebab 17 tidak mempunyai objek. Okey, ataupun 17 tidak mempunyai unsur dalam set X. Jadi bila orang tanya image dia ialah hanya 4, 9, 16. Okey, bila kita ada objek, kita ada image. Objek, image, objek, image. Jadi 17 ni tidak ada objek. Jadi dia bukan image. Okey, seterusnya apakah itu codomain? Okey. Codomain ialah set Y, iaitu unsur-unsur yang mungkin muncul dalam set Y. Jadi bila kita kata set, dia mesti ada simbol parenthesis ni. Okey, dia mesti ada simbol tu. Jadi ikut takrifan, apa itu codomain ialah set Y ataupun unsur-unsur dalam Y yang mungkin muncul. Apabila kita gantikan objek dalam unsur-unsur dalam set X ni, objek ni kita gantikan dalam fungsi. Jadi nilai-nilai yang mungkin muncul ialah 4, 9, 16, 17. Okey, yang mungkin saja, tapi yang sebenarnya muncul ialah 4, 9, 16. Namun codomain ialah nilai yang mungkin muncul bagi fungsi f ni. Jadi nilai yang mungkin muncul bagi fungsi f ialah 4, 9, 16 dan satu lagi termasukkan 17. Okey? Nilai-nilai yang mungkin muncul tapi bukan sebenarnya muncul. Okey, dan yang penting sekali, julat. Okey, julat pula ialah nilai-nilai yang sebenarnya muncul bagi fungsi f dan dia mempunyai simbol parenthesis seperti ini juga. Okey, mesti ada simbol parenthesis julat. Okey, jadi nilai yang sebenarnya muncul apabila nilai f ganti dalam fungsi ini, nilai yang sebenarnya muncul ialah 4, 9, 16. Jadi julat hanya 4, 9, 16. Okey, 17 tak termasuk sebab 17 tidak sebenarnya muncul. Okey, jadi sekali lagi julat ialah nilai-nilai yang sebenarnya muncul ataupun set Y, iaitu unsur-unsur dalam set Y yang sebenarnya muncul bagi fungsi f. Okey, jadi 4, 9, 16 itu dinamakan julat. Jadi tolong bezakan apa itu objek, domain, image, codomain dan yang sangat penting ialah julat. Okey. Baik, kita lanjut. Baik, untuk gambar raja anak panah, okey, fungsi satu dengan satu ini. Okey, kalau dalam hubungan kita telah belajar, telah dedahkan, kita boleh wakilkan dalam bentuk pasangan tertib, graf dan gambar raja anak panah. Tapi gambar raja anak panah sebab dah lukis, jadi kita dalam hubungan dulu kita boleh wakilkan dalam bentuk pasangan tertib dan graf. Jadi untuk fungsi, kita boleh juga wakilkan dia dalam bentuk jadual. Kita tambah satu lagi jadual sebab selepas tu kita nak membina graf. Okey, jadi kalau ikut gambar raja anak panah ini, kalau kita nak wakilkan dalam pasangan tertib, ingat lagi pasangan tertib mesti ada parenthesis. Okey, iaitu kita buat satu bracket di dalam ni 2, okey, dipetakan kepada 4. 2, 4, koma, buat lagi bracket 3, 9. Okey, 3,9 dan yang terakhir buat lagi bracket 4, 16 iaitu 4, 16 tutup bracket. Itu ialah pasangan tertib. Okey, bagaimana pula kita nak wakilkan fungsi satu-satu dalam bentuk gambar raja anak panah ni dalam bentuk jadual? Okey, seperti biasa jadual. Okey, video sebelum ni telah dedahkan macam mana nak bina jadual. Okey, kita buat satu table X, Fx. Maksudnya 2, F2. Okey, Fx ialah 4. F2, 4. Kemudian 3 dipetakan pada 9. F3, 9. Jadi bila X3, Fx dia F3, 9. Jadi Fx dia ialah 9. Dan yang terakhir 4, 16. F4, 16. Jadi bila X4, X4, okey, Y dia ialah 16. Di sini adalah 16. Ini kita buat table macam ni. Okey, kita bina table. Ini yang dinamakan jadual nilai. Okey, telah dedahkan dalam video sebelum tu. Dah siap buat latihan pun. Rasanya dah faham. Jadi
Daripada jadual, seterusnya kita boleh buat graf. Maksudnya gambaran jarak panah ni kita wakilkan dalam bentuk graf. Okey, untuk wakilkan dalam bentuk graf, kita tulis di sini, inilah paksi X atau sumbu X, yang ini adalah paksi Y ataupun sumbu Fx. Okey, jadi sebab sini 2, 3, 4. Okey, kita buat skala katakanlah sini 1, 2, 3, 4. Okey. Sebab sini 4, 9, 16. Okey, Om buat skala katakanlah sini 4. Jadi 8, katakanlah sini 12, katakanlah sini 16. Okey, kita masukkan saja 2, 4. Okey, kita plotkan saja koordinat 2, 4 ni. Maksudnya sini 2, sini 4. 2, 4. Okey, katakanlah di sini. Okey, kita buat satu bulatan yang besar ni. Ni. Kemudian 3, 9. 3, 9. Ni 8 atas sikit lah. Jadi, kalau 3, 9. Katakanlah sini 3, 9. 4, 16. 4, 16. Jadi dia bertemu di sini. Ini yang dikatakan dalam bentuk graf. Tapi kena ingat. Okay, graf ini ialah bukan graf selanjar. Tapi adalah graf diskrit. Okay, sebab di fungsi, orang boleh sebut graf fungsi diskrit. Kenapa diskrit? Okey, apa itu diskrit? Apa itu selanjar? Apa beza diskrit dan selanjar? Diskrit ialah di mana titik-titik dia tidak disambungkan dengan garis atau lengkung. Di mana titik-titik dia terpisah dan nyata. Itu diskrit. Tapi kalau selanjar, titik-titik ni kita sambungkan dengan satu garis ataupun satu lengkung dalam selang tertentu. Okey, dalam interval tertentu. Jadi dia continuous lah. Tapi yang ini terpisah. Bila terpisah, titik-titik terpisah, tak disambungkan dengan garis dan lengkung. Jadi kita panggil ini adalah graf bagi fungsi diskrit. Okey, itu saja PDPC perbahasan kita kali ini. Dan yang sangat penting, bagaimana kita bila diberi gambaran jarak panah, bagaimana kita nak buatkan dia persamaan dalam bentuk fungsi, iaitu fx kuasa 2. Dan apakah itu objek, domain, image, kodomain. Dan yang terakhir, julat. Kena ingat apa itu julat. Okey, kalau tak faham, pause balik video Om ni, dengar sekali lagi. Dan yang terakhir, okey, kita ada jadual dan kita boleh buat graf. Jadi untuk esok, Om akan beri satu fungsi, kita bina satu jadual nilai dan kita akan bina graf. Tapi untuk esok, Om tak nak buat graf fungsi diskrit. Om nak buat graf fungsi selanjar. Okey, dia beri satu fungsi. Kemudian kita buat table, kita buat jadual dia, kita plotkan koordinat dalam jadual ni ke dalam graf. Dan kita akan membentuk satu fungsi selanjar, bukan diskrit seperti hari ini. Baik, itu saja PDPC Om hari ini. Kalau kalian rasakan PDPC ataupun video Om ni bermanfaat, tolong subscribe. Dan kalau boleh, tolong share kepada rakan-rakan yang lain. Sekian, sampai jumpa.